Apa khabar semua? Okey, kita bertemu kembali untuk kita belajar prinsip perakaunan tingkatan 4. Jadi hari ini kita masih lagi membincangkan modul 4. Okey, di subtopik buku tunai runcit. Penerangan cikgu pada hari ini adalah berdasarkan buku teks di muka surat 130. Okey, jom kita belajar. Okey, jadi ini adalah contoh 13 di muka surat 130. Okey, kita lihat soalan ini. Okey, kedai komputer Adam menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja bermula pada 1 Ogos 2016. Ketua Juruang memasukkan tunai ke dalam panja runcit berjumlah RM400 pada 1 Ogos 2016. Okey, berikut ialah dokumen penerimaan dan penggunaan wang dalam bulan Ogos 2016. Okey, jadi soalan ni dalam bentuk dokumen. Okey, diberi dokumen bil tunai asal. Okey, sebab dia merujuk kepada pembelian. Okey, dia beli apa? Dia beli buku tulis dan kertas A4. Okey, dokumen yang kedua iaitu voucher tunai runcit. So, nama pun voucher tunai runcit. Jadi, confirm lah kita kena rekodkan di dalam buku tunai runcit. Okey, apa yang dibayar iaitu tambang sebanyak RM35. Okey, seterusnya. Okey, diberi dokumen slip daftar tunai. Okey, apakah dia slip daftar tunai? Okey, slip daftar tunai adalah slip yang keluar daripada mesin daftar tunai. Okey, apa dia mesin daftar tunai? Okey, mesin daftar tunai adalah mesin yang digunakan oleh pasaraya besar ataupun mungkin kedai-kedai runcit pun ada menggunakannya. Okey, di mana duit kita akan masuk ke dalam mesin tersebut dan diorang akan key in berkaitan dengan pembelian kita dan akan keluarlah slip ini. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, jumlah pembelian adalah sebanyak RM19. Jangan salah ambil nilai. Okey, seterusnya dokumen bil tunai. Okey, masih lagi bil tunai asal. Okey, merujuk kepada berlakunya aktiviti pembelian. Kita tengok apakah butirannya, mencuci pejabat. Okey, jadi kat sini, dia bukanlah merujuk kepada pembelian barang niaga tetapi adalah pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran perkhidmatan mencuci pejabat. Okey, jadi kat sini kita tengok tarikh dia 27 Ogos. Okey, tengoklah dia punya nombor dokumen dia dan nilai pembayaran adalah RM50. Okey, seterusnya ialah slip daftar tunai. Okey, sama macam tadi lah. Okey, sekarang dia beli apa? Kalau kita tengok kat sini dia beli makanan dan minuman. Okey, nilai dia adalah sebanyak RM22. Terus, okey, kita baca soalan dia. Anda dikendaki menyediakan buku tunai runcit sehingga 31 Ogos 2016 dengan menunjukkan lajur alat tulis, belanja pejabat, tambang dan pelbagai. Okey, jadi sekarang ni soalan telah menetapkan apa analisis bagi pembayaran berkaitan dengan buku tunai runcit ini. So, ada 4 di sini, alat tulis, belanja pejabat, tambang dan pelbagai. Okey, kita tengok cara untuk merekod buku tunai runcit. Okey, jadi kamu kena sediakan dahulu format buku tunai runcit. Jadi tarikh, butir folio, debit, kredit ataupun penerimaan pembayaran. Analisis alat tulis, belanja pejabat, tambang dan pelbagai. Jadi analisis ini berdasarkan soalan. Kita tengok soalan. Ulangan soalan lah. Tadi pun kita dah baca. Kedai komputer Adam menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja bermula pada 1 Ogos 2016. Ketua Juruang memasukkan tunai ke dalam panja runcit berjumlah RM400 pada 1 Ogos. Okey, jadi situasi perniagaan ini adalah baru untuk memulakan buku tunai runcit, bukanlah meneruskan perniagaan. Okey, kalau meneruskan kita ada baki awal. Jadi untuk soalan ini dia tak ada baki awal. Okey, dia ada penerimaan wang runcit sebanyak 400. Okey, jadi tarikh dia 1 Ogos. Okey, kita tulis tarikh dahulu. Okey, nilai panja runcit adalah RM400. Jadi kita akan tulis butirannya bank sebab selalunya kita akan dapat dalam bentuk cek lah. Okey, seterusnya kita akan rekod sebagai penerimaan ataupun direkod di belah debit. Jadi, bila melibatkan penerimaan, kita tak perlulah isi analisis sebab ini adalah analisis pembayaran. Okey, seterusnya. Okey, dokumen yang pertama, bil tunai asal. Tadi pun kita telah membincangkan bil tunai asal adalah merujuk kepada berlakunya aktiviti pembelian. Jadi, sekarang ni dia beli buku tulis dengan kertas A4.
Okey, pada 7 Ogos jadi kita tulis tarikh dahulu. Okey, buku tulis kertas A4 dia merujuk kepada alat tulis. Okey. RM13 kita akan rekodkan ke dalam belah kredit, belah pembayaran. So, apabila kita ada saja rekod di bahagian kredit ataupun pembayaran ini, kita perlu buat analisisnya. Masuklah di dalam analisis yang berkaitan dengan situasi ataupun berkaitan dengan urus niaga. Jadi, alat tulis. Okay, seterusnya, dokumen 9 Ogos. Okey, tulis tarikh dahulu. Okay, seterusnya, butiran adalah tambang. Okey, nilainya RM35. Kita akan masukkan di ruangan kredit iaitu pembayaran dan analisisnya adalah analisis tambang. Okey, jadi janganlah kamu masuk dekat analisis yang tak sesuai. Okey, tambang kamu masuk ke alat tulis pula. Jadi, ikutlah orang kata analisis yang bersesuaian. Okay, seterusnya dokumen ni tadi slip daftar tunai kan. Okey, apakah tarikhnya? 16 Ogos, tulis tarikh. Okey, butirannya kopi kapal api dengan gula ni apa? Okey, dia berkaitan dengan kopi dan gula. Kita ambil sahaja. Seterusnya, nilai dia adalah jumlah dia RM19. Jadi, jangan salah ambil nilai. Jadi, masuk sebagai belanja pejabat. Sebab ini merujuk kepada kopi dan gula di pantry pejabat lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada dokumen B tunai asal. Okey, jadi ini berkaitan dengan apa tadi? Pembayaran perkhidmatan upah mencuci pejabat lah. Jadi kita tulis tarikh dia. Okey, butirannya upah mencuci. Okey, kamu boleh tulis juga upah mencuci pejabat. Okey, kita akan rekod di belah kredit merujuk kepada belah pembayaran. Okey, dan kita akan masukkan ke dalam analisis belanja pejabat sebab dia juga merujuk kepada belanja-belanja pejabat. Okey, nama pun mencuci pejabat. Jadi merujuk kepada belanja pejabat. Akan kita nak masuk dekat tambang pula jadi tak logik Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada dokumen yang seterusnya. Okey, slip daftar tunai. Okey, jadi kat sini kita tengok tarikhnya 29 Ogos. Okey, butirannya set asam pedas, ikan pari, jus buah. Jadi kita dah sebut sebagai makanan dan minuman. Okey, jadi nilai dia adalah RM22,000. Jadi jangan salah ambil nilai lah, bukan nilai tunai ni, bukan nilai baki ni. Okey, jumlah pembayaran kita adalah sebanyak RM22,000. Okey, jadi makanan masukkan di ruangan kredit iaitu pembayaran. Kita akan rekod ke dalam belanja pejabat juga. Okey, makanan dan minuman ini kita rekod ke dalam belanja pejabat sebab ia merujuk kepada makanan dan minuman pejabat. Okey, seterusnya. Okey, apa yang kita kena lakukan? Okey, kita kena cari jumlah dahulu. Okey, ini langkah pertama. Kita buat garisan jumlah. Okey, debit dan kredit ni kita perlu buat imbangan. Okey, maksudnya nilai yang tertinggi akan dijadi sebagai jumlah. Jadi sekarang ni nilai debit lebih tinggi daripada nilai kredit. So, kita akan jadikan 400 sebagai jumlah. Dan kamu jumlahkan semua analisis ini satu persatu. Okey, dapatlah nilai ini. Okey, seterusnya apa kita lakukan? Kita akan cari baki HB. Jadi baki HB, baki hujung bulan ni kita akan dapat daripada nilai imbangan. 400 tolakkan dengan jumlah nilai kredit ni dapatlah 261. Okey, seterusnya bila ada baki HB kita akan buat sampailah kepada baki BB pada bulan berikutnya. Ogos. Jadi bulan berikutnya adalah September 1. Okey, seterusnya kita akan tulis balik rekrutmen maksudnya pembayaran balik. Okey, jumlah yang telah dibelanjakan. Jadi kita dapatkan balik duit sebanyak 139. Jadi sebenarnya 139 ni adalah jumlah pembayaran yang kita telah lakukan. Jadi kita kena dapatkan balik wang tersebut dan akhirnya kita akan mulakan bulan September dengan nilai 400 balik. Jadi itulah maksudnya rekrutmen. Rekrutmen tu maksudnya kita dapatkan balik duit yang telah dibelanjakan. Daripada siapa? Daripada kerana juruwang. Okey, ingat setiap bulan kita akan mulakan dengan jumlah yang sama. Ikutlah perniagaan masing-masing. Jadi untuk perniagaan yang ini setiap bulan dia akan mulakan buku tunai runcit ni sebanyak 400.
Okey, jadi bulan yang berikutnya dia dah ada balance dah 291 pada bulan Ogos ni yang dia tak belanjakan. Jadi dia hanya top up balik sebanyak 139. Jadi bila kita tambahkan ni dapatlah balik 400 dan dia akan buatlah balik urusan penerimaan dan pembayaran berkaitan dengan nilai yang kecil-kecil ini. Okey, jadi cukuplah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat merekod ataupun menyediakan buku tunan rucik berdasarkan dokumen sumber perniagaan. Okey, terima kasih. Selamat belajar. Jumpa lagi.